Dan pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara yang perlu murid ketahui. Yang pertama ialah putaran bumi. Okey, baik. Yang kedua ialah peredaran bumi. Jadi, pergerakan bumi dia ada dua cara. Yang pertama, satu putaran bumi dan yang kedua, peredaran bumi. Baik. Kita lihat apa itu putaran bumi. Okey, putaran bumi itu bermaksud bumi berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan sudut 23 1/2 darjah pada sata tegak. Contohnya okey, putaran bumi dia adalah dari barat ke timur mengikut arah lawan jam. Dan satu putaran yang lengkap mengambil masa 24 jam ataupun satu hari. Okey, baik. Matahari terbit daripada timur. Okey, dia akan terbenam di barat. Okey, sebenarnya okey, kita nampak dia terbit di arah timur dan terbenam di arah barat. Dan putaran bumi yang kita tak nampak ialah dia berputar daripada barat ke timur. Sebab itulah bila bumi berputar barat ke timur, kita nampak matahari itu terbit daripada arah timur dan terbenam arah barat. Okey. Dan putaran bumi juga menyebabkan kita ada 24 jam. Sebab okey, putaran bumi ni dia mengambil masa 24 jam untuk dia komplitkan dia punya satu putaran yang lengkap. Okey, kesan-kesan akibat putaran bumi. Okey, kesan yang kita selalu tengok tiap-tiap hari ialah berlakunya kejadian siang dan malam. Okey, baik. Okey. Bahagian yang yang menghadap ataupun yang menghadap matahari, kita kalau kita tengok dalam slide, okey, kawasan itu akan mengalami siang, manakala bahagian yang tidak menghadap cahaya matahari itu akan mengalami malam. Dan ianya berterusan setiap hari. Dan putaran bumi ni sekarang ni pun kita yang duduk, yang sedang menonton ni pun sebenarnya bumi sedang berputar. Okey. Dan kesan daripada putaran bumi juga akan menyebabkan kejadian pasang surut air laut. Okey, kalau anda lihat dalam slide ini, fenomena pasang surut berlaku sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam disebabkan tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, sebenarnya berlakunya air pasang surut tu disebabkan tarikan graviti bulan yang menarik air laut permukaan bumi yang menghadap bulan. Okey, kita tak nampak dengan mata kasar kecuali kalau kita duduk di stesen angkasa, kita akan nampak kedudukan bumi dengan bulan akan menyebabkannya berlakunya kejadian pasang surut air laut. Okey, kalau bulan menghadap permukaan yang menghadap kedudukan bulan ni macam ni. D dengan B dia menghadap, dia sama baris dengan bulan. Jadi kawasan yang sama baris dengan bulan ni dia akan menyebabkan berlakunya kejadian pasang surut. Kalau bulan ni berubah di kedudukan lain, okey, dia akan menyebabkan kawasan lain juga akan mengalami pasang surut air laut. Contohnya kalau bulan P duduk dekat kawasan A dengan C, dia akan mengalami, kawasan A dengan C ni akan mengalami kejadian pasang surut air laut. Ini adalah kesan daripada putaran bumi. Okey. Nampak? Kawasan B dan D akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya ayak pasang.